warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Abdullah. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Sains Pasir Putih dan berumur 14 tahun. Saya ialah ahli kelab pencipta alam. Saya dibimbing oleh Puan Haiza binti Abdullah dan ini ialah video saya tentang tanaman hidroponik. Hidroponik berasal daripada perkataan Yunani hydro iaitu air dan ponus iaitu bekerja. Adalah kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja iaitu nutrien tanpa menggunakan tanah. Kaedah ini menggunakan bahan seperti bulu mineral, sabut kelapa, pasir, batu-batu pecah, habuk kayu dan lain-lain untuk menggantikan tanah. Penanaman secara hidroponik dilakukan oleh individu sebagai hobi dan juga secara besar-besaran untuk tujuan komersial. Di negara Singapura misalnya, oleh kerana kekurangan tanah, bumbung-bumbung bangunan dijadikan tempat untuk menanam sayur-sayuran seperti bakcoy, sawi, kailan dan bayam di mana semuanya menggunakan kaedah hidroponik. Begitu juga untuk penerokaan angkasa lepas, angkasawan boleh bercucuk tanam sayur-sayuran dalam kapal angkasa. Kaedah yang sama digunakan oleh tentera di atas kapal perang maupun kapal selam. Dengan cara ini, mereka tidak perlu membawa bekalan makanan yang banyak, hanya sekadar membawa benih-benih sayur-sayuran dan boleh ditanam semasa dalam perjalanan. Mengikut sejarah, kaedah ini telah lama digunakan sejak kurun ke-16 Masihi. Taman tergantung Babylon dipercayai telah menggunakan hidroponik ini sebagai satu kaedah penanaman tanaman. Pada tahun 1937, W.F. Gericke dari Pusat Penyelidikan Pertanian California, Amerika Syarikat, telah memperkenalkan kaedah ini secara komersial. Sejak itu, sistem hidroponik ini diperkembang dan diperkemaskan dengan pelbagai teknik yang direka sesuai untuk tujuan komersial. Contoh-contoh tanaman hidroponik. Bahan-bahan yang diperlukan: gunting, tali, bekas air mineral yang sudah dipotong dua botol air mineral, tisu basah, tisu kering, penutup botol yang sudah ditebut lubang dan kacang hijau iaitu benih tauge. Pertama, masukkan tali ke dalam lubang penutup botol. Kedua, tutup penutup botol tadi dengan botol mineral yang sudah dipotong dua. Tiga, masukkan air ke dalam botol air mineral yang dipotong dua. 4. Cantumkan dua bahagian botol mineral yang dipotong dua bahagian, tetapi bahagian penutup diletakkan secara terbalik. Kelima, masukkan tisu basah di dalam penutup botol mineral. 6. Masukkan tisu kering di atas tisu basah tadi. 7. Letakkan sedikit air di atas tisu kering dan tisu basah. Akhir sekali, susun biji benih di atas tisu. Hasil boleh dilihat dengan pertumbuhan tauge. Antara kelebihan menggunakan kaedah hidroponik ialah tidak memerlukan tanah sebagai media tanaman. Akar pokok boleh dipantau dengan cara mengangkat pasu dan melihat akarnya. Pembaziran baja tidak berlaku kerana air baja sentiasa dikitas semula. Tidak perlu menyiram baja setiap hari. Hasil tanaman boleh dimakan keseluruhannya sebab akarnya bebas daripada kotoran dan penyakit. Penyakit pokok tanaman dapat dikurangkan kerana banyak penyakit akar atau pokok berpunca dari kandungan tanah. Akhir sekali, pengusaha secara komersial tidak memerlukan tenaga pekerja untuk tugasan menyiram. Antara kelemahan menggunakan kaedah hidroponik ialah tanaman boleh mati dengan cepat jika sistemnya gagal. Hidroponik lebih rumit daripada menanam menggunakan tanah dan akhir sekali, tumbuhan yang ditanam secara hidroponik selalunya lebih mahal daripada yang ditanam biasa. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Haiza kerana telah membimbing saya untuk membuat video ini dan juga pengajar pertandingan ini kerana telah memberikan saya peluang untuk menyertai pertandingan video tanaman hidroponik.